anda bersama saya Maya. Mari kita lihat apakah berita yang menarik dalam dan luar negara sepanjang minggu lalu. Baiklah, berita pertama kita mulakan mengenai Disney yang mencipta Holotel, iaitu jubin yang boleh memastikan manusia di atasnya bergerak secara setempat. Berbeza dengan sawat injak yang digunakan oleh pemain VR, Holotel menyokong ramai orang bergerak ke pelbagai arah serentak. Namun menurut wakil Disney Research, Holotel masih tidak pasti akan digunakan untuk apa di dunia nyata. Menurut mereka, ia mungkin boleh diletakkan di tempat VR atau di atas pentas untuk persembahan tarian yang unik. Seperti biasa, teknologi seperti ini akan menjadi eksklusif untuk Disney terlebih dahulu dan dijangka akan digunakan di Disneyland suatu hari nanti. Seterusnya, rekod tahun 2023 menunjukkan kerugian sebanyak 25 juta melibatkan kes penipuan di aplikasi sosial. Jumlah ini meliputi sebanyak 494 kes yang melibatkan kes penyamaran sebagai kenalan menerusi aplikasi sosial seperti WhatsApp, Telegram dan juga Facebook. Modus operandi yang digunakan adalah dengan melakukan penggunaman ke atas akaun Telegram atau WhatsApp milik mangsa, kemudian mereka menghubungi senarai rakan di dalam kenalan untuk meminjam wang. Mangsa biasanya hanya akan menyedari perkara tersebut apabila aplikasi sosialnya tidak dapat diakses. Justru, PDRM menasihati orang ramai supaya lebih berhati-hati dengan tidak berurusan melalui mesej palsu ini. Dr. David L. Mills, pencipta protokol yang menyeragamkan masa di atas talian, meninggal dunia pada 17 Januari lalu dan hanya diumumkan oleh anak beliau pada 20 Januari. Network Time Protocol memastikan hubungan antara pelayar internet sentiasa tepat bagi memastikan data dihantar dengan tepat ke destinasi, dan ia telah mula digunakan sejak 1985 yang merupakan protokol terawal dicipta untuk rangkaian komputer masih digunakan sehingga sekarang. Kini NTP digunakan oleh berbilion peranti yang mempunyai sambungan kepada internet. Sebab kematian Dr. David Mills tidak didedahkan, tetapi beliau meninggal di usia 85 tahun. Seterusnya mengenai P-Hailing Ramah yang telah diperkenalkan kepada penunggang dan juga pemandu perkhidmatan seru pandu. Pelan ini akan ditawarkan bersama sejumlah syarikat telekomunikasi dan melibatkan sekitar 16 penyedia platform seru pandu di Malaysia, termasuklah Foodpanda, Grab, Shopee dan pelbagai lagi. Menurut SKMM, di bawah pakej ini, pemandu dan penunggang perkhidmatan seru pandu akan menikmati perkhidmatan internet pada harga serendah RM33 sebulan untuk data sekurang-kurangnya 40GB yang akan ditawarkan sehingga 23 April 2024 kelak, dan semua syarikat telekomunikasi telah mengeluarkan maklumat lanjut berkaitan pakej ini di laman masing-masing. Bermula 1 Februari hingga Disember 2024, Perbadanan Putrajaya akan memulakan ujian pengangkutan tram tanpa landasan. Pengenalan ini selari dengan Hari Terbuka Putrajaya akan menawarkan perjalanan percuma menaiki tram ini selama 4 hari antara 1 hingga 4 Februari 2024. Ia sekaligus memberikan alternatif penawaran pengangkutan awam bagi yang berkunjung ke Putrajaya selain untuk penduduk Putrajaya sendiri. Maklumat lanjut berkaitan harga tiket dan sebagainya dijangka akan dikongsi dalam masa terdekat. Next, mengenai konsol Xbox Series X yang melepasi SIRIM, dan kebiasaannya mana-mana produk yang melepasi pensijilan ini menandakan pelancaran di Malaysia semakin hampir. Maklumat menunjukkan model 1882 Series X saja yang melepasi SIRIM. Ini ialah model dengan storan 1TB yang terkini. Golongan peminat konsol telah lama meminta Microsoft membawa masuk Xbox ke pasaran tempatan. Hanya pada tahun lalu, Game Pass mula ditawarkan ke Malaysia tetapi hanya sekadar di PC. Jadi, kepada mereka yang menanti lebih 2 dekad penantian anda untuk Xbox secara rasmi di Malaysia, mungkin akhirnya akan berakhir tidak lama lagi. 26 saintis yang terdiri daripada pakar paleontologi Jurong membuat hipotesis bahawa Megalodon lebih besar berbanding saiz asalnya. Megalodon ialah spesies ikan Jurong purba yang hidup antara 23 ke 36 juta tahun yang lalu. Ia merupakan spesies ikan Jurong paling besar pernah wujud dengan panjang yang sebelum ini dianggarkan mencecah 18 meter. Menggunakan analisa fosil tulang Megalodon sedia ada, kumpulan saintis ini mengeluarkan hipotesis ia mempunyai tubuh yang lebih pipih dan panjang iaitu hampir 20 meter. Saiz sebenar dan tepat Megalodon tidak mungkin diketahui kerana rangka lengkap tidak pernah ditemukan kerana rawan reput selepas beberapa juta tahun. Yang pasti, sama ada panjangnya 20 meter ataupun hanya 18 meter, Megalodon masih antara ikan pemangsa yang paling menakutkan pernah wujud.
Seterusnya, Celcom-Digi dan Yinson Green Tech bekerjasama untuk mempermudahkan pemilikan kenderaan elektrik. Dengan kerjasama ini, para pelanggan pascabayar Celcom-Digi yang melanggani pelan bernilai RM70 dan ke atas boleh menyewa milik e-motosikal Ride EV bersama pelan ansuran Easy 360. Selepas melanggan untuk pelan ansuran ini, pelanggan hanya perlu membayar bayaran ansuran sebanyak RM299 untuk model motosikal Ride EV Rider ataupun RM430 untuk model Hyper. Tempoh pembayaran untuk kedua-dua model e-motosikal ini adalah sehingga 3 tahun dan selepas tempoh tersebut, pelanggan hanya perlu membayar RM1 untuk sekali sahaja dan kemudiannya melanggan perkhidmatan pertukaran bateri Ride EV yang berharga RM199 selama mana mereka memiliki e-motosikal tersebut. Amerika Syarikat menjadi negara pertama yang menjatuhkan hukuman mati ke atas seorang banduan menggunakan gas nitrogen. Kenneth Eugene Smith, 58 tahun, dijatuhkan hukuman mati di Alabama kerana kesalahan membunuh pada tahun 1988. Gas nitrogen digunakan untuk mengakibatkan berlakunya kekurangan oksigen yakni hipoksia yang menyebabkan Smith meninggal dunia secara perlahan-lahan. Selain menggunakan nitrogen, hukuman gantung, ditembak, kebok gas beracun, renjatan elektrik dan suntikan beracun turut digunakan untuk membunuh banduan di Amerika Syarikat. Akhir sekali adalah mengenai Fossil tidak lagi akan memperkenalkan sebarang jam tangan pintar di pasaran di mana mereka akan terus memfokuskan pada perniagaan teras mereka. Ini termasuklah penawaran jam tangan tradisional serta sejumlah barangan mewah lain di bawah jenama Fossil. Walaupun begitu, Fossil menyatakan akan terus memberi sokongan untuk jam tangan pintar sedia ada bagi beberapa tahun lagi. Fossil mengambil langkah untuk mengelak bersaing dengan pelbagai jenama lain dan memfokuskan kepada kepakaran utama mereka. Dan sekian daripada saya, Maya, untuk video Mingguan Aman pada minggu ini. Berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye!